Okey guys, aku terpanggil untuk membuat video ini berkaitan dengan sharing oleh Ain, iaitu Presiden PWRN. Kenapa pihak KRSP tak nak keluarkan sebenar-benarnya duit korang ni? Kalau kita ikutkan kenyataan ini, dia mengatakan ini adalah sumber daripada pegawai KRSP. Tetapi aku lihat kenyataan-kenyataan ini berunsurkan sedikit unsur politik dan belah kepada kerajaan sebenarnya. Walaupun dia ada mention dalam artikel tersebut. Kalau kita lihat kat sini, saya sebagai penjawat awam yang berkhidmat di KRSP berasa terpanggil untuk menerangkan sedikit situasi yang sedang dihadapi oleh kerajaan. Kali ini saya akan sentuh isu KRSP bukan daripada perspektif kerajaan mahupun pembangkang. Sudah berkali pengeluaran KRSP, 4 kali pengeluaran ini. What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizwan. Dalam episod ini just aku nak terangkan sikit sebanyak kenyataan-kenyataan ini. Mungkin aku tak baca semua lah. Aku akan baca sikit je lah. Baca panjang lah, baca berita pula guys. Dah 1 jam punya berita, cerita pasal KRSP je kan. Semuanya aku akan flashback balik artikel yang berkaitan dengan isu kecairan ini. Disentuh dekat posting ini. Dan juga aku akan share dekat artikel-artikel yang sebelum ini. Yang mana Tengku Zafrul pernah keluarkan kenyataan sebelum pengeluaran 10K dan selepas. Jom kita tengok paparan ini. Kita baca sekali lagi part yang bawah itu. Makluman yang kami terima, wang KRSP jika mahu beri rakyat keluarkan. KRSP dah tak ada kecairan nak beri. Kita sebagai pencarum, melaunglah sebanyak mana sekalipun, desaklah sebanyak mana sekalipun, tetap tidak dibenarkan dan sangat berisiko tinggi. Pokok sebenar mengapa KRSP berkeras untuk tidak membenarkan ialah kerana KRSP sudah tidak boleh bayar duit kalian, katanya. So dia nak, kalau kat statement-statement sini menyalahkan PM8 dan PM9 menggunakan KRSP untuk menyelesaikan masalah COVID. Sini aku nampak statement yang dikeluarkan tidak begitu profesional daripada pegawai KRSP ini, mengaitkan dengan kerajaan dulu. Dan kalau kita lihat sini, persoalan sebenar mengapa duit KRSP susut sebab pemerintahan kerajaan terdahulu berbelanja melebihi kepentingan dan kemampuan. Oh, itu dia kata dia lah. Sini memang aku nampak ini adalah bukannya kenyataan rasmi daripada pegawai KRSP, tetapi mungkin orang yang ingin membuat provokasi dan sebarkan melalui platform NGO PWRN ini. So kalau kita lihat kat sini, memang betul 70% pencarum KRSP hanya tinggal 10K dalam KRSP. Lagi 30% itu dah tentu lebih. Sekiranya pengeluaran bersasar sekalipun diberi kepada 30% pencarum KRSP, tetap perlu mencairkan aset untuk tampung pembayaran. Mencairkan aset ini yang aku akan jelaskan. Apa yang dimaksudkan mencairkan aset? Apa dia? Jom kita tengok paparan ini guys. Kaedah KRSP jual aset pelaburan sesuai tampung pengeluaran pencarum. Yang mana kaedah kumpulan wang simpanan pekerja KRSP untuk menjual aset pelaburan luar negara dan mengurangkan pelaburannya di peringkat domestik adalah lebih sesuai bagi menampung potensi pengeluaran yang banyak oleh pencarum. Dia khususkan bagi pengeluaran, maksudnya duit-duit dana untuk diberi kepada semua pencarum. Penganalisis ekonomi daripada Putra Business School, Profesor Madya Dr. Ahmed Razman, berkata langkah meningkatkan kecairan itu juga tidak perlu melibatkan Bank Negara Malaysia untuk mewujudkan rizab tertentu ataupun mencetak lebih banyak wang. Walaupun ia tidak memberi impak kepada KRSP dan rakyat secara keseluruhan, namun dia akan memberi beban kepada BNM dan lari maksud atau objektif sebenar BNM, katanya kepada bernama. Beliau berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Datuk Dr. Ashraf menyatakan KRSP tidak perlu menjual aset kewangan pegangannya dan sebaliknya kerajaan mempunyai kuasa bagi mengarahkan BNM untuk membeli aset kewangan KRSP yang ingin dicairkan. Apa yang dimaksudkan aset yang nak dicairkan? Sedangkan kenyataan daripada Tengku Zafrul sendiri iaitu pada 2 Ogos. Ini selepas. Kalau kita lihat kenyataan ini 2 Ogos, kenyataan Tengku Zafrul ni selepas dibenarkan pengeluaran 10K. Kalau kita lihat kenyataan sebelum ini adalah pada 17 Mac 2022. Selepas sehari diumumkan pengeluaran 10K dibenarkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Kalau kita lihat kat sini, dimaklumkan tiada aset khusus dicair tampung skim pengeluaran KRSP, kata Menteri. Apa yang dimaksudkan dengan pengeluaran sebelum ini perlu dicairkan?
Kumpulan wang simpanan pekerja KSP tidak mencairkan sebarang aset khusus untuk membiayai skim Air Lestari, Air Sinar dan Air Citra serta kemudahan pengeluaran khas sekali beri RM10,000 terakhir pada April yang lalu. So kalau kita rujuk kat sini, kenyataan asal tiada kecairan berlaku langsung. Okey, daripada keempat-empat pengeluaran ini. Ini jelas. Tetapi kenyataan sebelum ni kata ada satu benda yang perlu dicairkan. Jom kita tengok. Menteri Kewangan Tengku Zafrul berkata KSP mencairkan aset berlandaskan perjalanan biasa urusan untuk menampung skim pengeluaran tersebut. Ini yang kita perlu tahu. Sebarang pembelian dan penjualan aset-aset pelaburan KSP adalah tertakluk kepada aktiviti pengimbangan semula portfolio pelaburan yang berpandukan SAA serta bertujuan untuk menjana pendapatan nyata dan boleh agih bagi pembayaran dividen kepada ahlinya, katanya dalam jawapan bertulis di Parlimen waktu ketika itu. Beliau berkata pengurusan pencairan aset KSP adalah berdasarkan SAA untuk mengurangkan impak kemudahan pengeluaran ke atas portfolionya. Dengan aset bernilai lebih 1 trilion, katanya KSP sentiasa memastikan ia mempunyai dana mencukupi untuk menampung, ini dia aku maksudkan, kos pengeluaran dan perbelanjaan tertentu. Beliau menjawab pertanyaan Syafi'i Afdal, yang meminta menteri itu menyenaraikan secara khusus aset pelaburan di dalam dan luar negara yang dicairkan bagi menampung kemudahan pengeluaran tersebut. Okey, pada 14 Mac, Tengku Zafrul berkata KSP perlu mencairkan lebih banyak aset luar negaranya sambil menghentikan pelaburan domestik untuk menampung kos kemudahan pengeluaran lain. Okey, 2 hari kemudian, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri mengumumkan Putrajaya membenarkan satu lagi pengeluaran khas KSP sehingga RM10,000. Sini aku nak maklumkan kepada korang, kos pengeluaran, bukannya amount baki-baki pencarum. Okey, yang mana kalau kita lihat dekat account tu, bukan yang ini dicairkan. Kalau kita nak bandingkan dengan kenyataan pegawai KWSP yang mengatakan, saya bukan nak backup Anwar mahupun kerajaan. Berdasarkan situasi dan fakta sebenarnya, ialah jika nak beri pencarum keluarkan duit, KWSP perlu jual bangunan, projek, pegangan saham, pendek kata mencairkan semua aset yang ada semata-mata nak ikut kehendak kita. So maksud dekat sini, sebelum ini tiada kecairan yang berlaku untuk baki-baki akaun kita ni semua untuk dikeluarkan. Malah sekarang ini hanya untuk bersasar saja. Amount tak banyak. Cumanya nak tanggung kos pengeluaran sahaja ataupun kos perbelanjaan sahaja yang dimaklumkan Tengku Zafrul sebelum ini. Cumanya aku nak maklumkan kepada kalian semua, berhati-hati untuk share dan cuba nak percaya bulat-bulat kenyataan-kenyataan yang mungkin bukan daripada pegawai KWSP sendiri, yang sepatutnya tak boleh sewenang-wenangnya keluarkan kenyataan sedemikian. Berbau unsur-unsur politik di sini. Itu saja perkongsian dalam episod kali ini. Diharap sikit sebanyak memberi info yang terkini daripada channel Saja Sembang. Bagi korang yang masih lagi belum subscribe ke channel ini, please klik butang subscribe dan jangan lupa share dan juga like. Aku Faizwan. Assalamualaikum.